Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk bab baru untuk matematik tingkatan 2, bab 10 kecerunan garis lurus. Okay, standard kandungan yang kita akan belajar pada hari ini ialah 10.1 iaitu berkaitan dengan kecerunan. Okey, terdapat satu saja standard pembelajaran yang kita akan belajar iaitu 10.1.1 memerihalkan kecuraman. Okey, ada perkataan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan. So ada dua perkataan kat sini yang kamu kena faham, kecuraman dan kecerunan. Okey. Sebagai nisbah jarak mencancang dan jarak mencancang kepada jarak mengufuk. So dua lagi istilah, jarak mencancang dan jarak mengufuk yang kita akan selalu jumpa dalam bab 10. Okey. So saya nak kamu buka sekarang buku teks. Okey, rujuk buku teks muka surat 190. Okey, setiap kali belajar kena ada buku teks bersama-sama dengan kamu setiap kali menonton video. Okey. So dalam buku teks muka surat 190 ada satu situasi dekat situ. Okey, situasi yang diberikan ialah okey, rajah bukit, satu bukit dan ada dua orang yang sedang berbasikal berbasikal daripada A dan berakhir di F. Okey. So rajah menunjukkan kawasan berbukit yang dilalui oleh Farid dan Afif. Okey, dua orang yang melalui bukit semasa berbasikal iaitu Farid dan Afif ketika mereka mendaki di laluan C. Okey, laluan C. Daripada A, B dan kat sini laluan C, mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Kalau kita tengok secara sepintas lalu pun memang kawasan itu adalah kawasan yang sukar untuk kita mendaki. Sama ada dengan berbasikal ataupun secara mendaki sajalah. Okey, memang akan sukar di kawasan C. So apabila mereka menuruni bukit di laluan E. Okey, di laluan E kat sini, keadaan basikal sangat laju. Okey, so ada dua point yang kat sini yang di highlightkan iaitu point C iaitu keadaan di mana kayuhan sangat sukar dan juga di point E iaitu keadaan basikal sangat laju ketika menuruni bukit. So, saya nak kamu fikir, mengapakah situasi ini berlaku? Benda mudah je. Nah, mengapakah situasi ini berlaku? Kalau kita nak cakap dengan bahasa mudah, mestilah semasa mendaki di laluan C, dekat laluan C itu ialah kawasan yang curam. Yang sangat curam. Atau tinggi. Jadi sebab tu kita nak mengayuh melalui C itu adalah sukar. So, kenapa bila kita menuruni bukit dan melalui titik E, basikal sangat laju? Kerana kita kecerunan atau kecuraman dia berkurang lah. Sebab kita menurun. Okey. So, itu bahasa yang mudah lah kita cakap. Tapi bila melibatkan matematik, kita kena ada pengiraan, kita kena ada bukti. Kenapa kita kata sangat sukar, kenapa dan sangat laju pun disebabkan apa? Mesti ada bukti melibatkan pengiraan. Okey, tadi kita dah tengok satu situasi. So sebenarnya untuk tajuk ni kita akan banyak menggunakan perkataan kecuraman dan kecerunan. Sebenarnya kecuraman dan kecerunan ni benda yang berkaitan. Okey, so ada nota dekat sini, ada 3 nota penting kat sini. Kecuraman, suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. So kita nak tahu sesuatu garis lurus tu curam ataupun tidak, kita lihat dari segi nilai kecerunan. So kita kena carilah nilai kecerunan. Baru kita tahu sesuatu garis lurus itu curam ataupun tidak curam. Kecuraman dia tinggi atau tidak. Macam mana nak tahu sesuatu garis lurus itu curam atau tidak? So kita lihat nilai kecerunan. Okey. Yang kedua, semakin besar nilai mutlak kecerunan. So bila kita buat pengiraan, kita dapat nilai kecerunan yang besar nilainya,
maka semakin curamlah garis lurus tersebut. Mudah saja. Bila kamu buat pengiraan nanti, kamu dapat nilai mutlak. Satu nombor yang besar nilainya, bermakna garis lurus itu adalah sangat curam. Berdasarkan nilai yang kamu cari. Okay. So, ada juga yang kita kena tengok sama ada nilai yang kita cari itu ada tanda positif atau negatif. So, kita kena tengok. Jika ada tanda positif dan tanda negatif itu akan mempengaruhi nilai kecerunan dengan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. So, tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan. Arah kecondongan garis lurus. So, bermakna nilai yang kamu cari kecerunan, dia ada nilai negatif dan juga ada nilai positif. So, daripada nilai tersebut, kita boleh tahu arah kecondongan garis lurus itu, condong ke kanan atau condong ke kiri. Itu situasi yang kamu kena faham. So, di sini kamu kena set dah dalam kepala otak kamu bahawa kecuraman dan kecerunan tu benda yang ada kaitan. So, macam mana kamu nak menentukan sesuatu garis lurus itu curam atau tidak? Kamu kena cari nilai kecerunan. Semakin tinggi nilai yang kamu dapat, maka semakin curamlah garis lurus tersebut. Okey, contoh dekat sini. Perhatikan raja di sebelah. Okay, ada dua situasi, iaitu seorang menaiki tangga dan seorang lagi menggunakan eskalator. Okey. Bandingkan arah kecondongan, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis MN, iaitu MN untuk yang naik tangga. So, nampak tak garis MN sini? Okey. Dengan KL. Okey, garis KL ialah yang menggunakan eskalator. So, semua mesti akan melibatkan garis lurus untuk soalan ni, untuk tajuk ni. Okey. Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. So, kita buat kesimpulan. So, jawapan. Bila kamu lihat di sini, kamu kena lihat nilai sudut yang diberi. So, nota dah kata tadi, semakin besar nilai mutlak, semakin curamlah sesuatu garis lurus. So, apakah kesimpulan yang kamu boleh buat? Bandingkan arah kecondongan. So, garis KL, iaitu yang eskalator, mempunyai kecondongan yang lebih tinggi. Kenapa kamu kata lebih tinggi? Kerana kamu lihat sudut dia 45, nilai mutlak dia tinggi. 45 darjah, yang tangga ni 30 darjah. So, kita lihat nilai yang tinggi, maka kecondongan bergantung kepada nilai sudut. So, garis KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi. Kena ada perkataan lebih tinggi. Sebab kita nak banding kan? Berbanding garis MN. Okey. Macam mana kamu tahu jawapan? Tengok nilai sudut lah. So, semakin besar nilai sudut. So, kamu lihatlah ni. 45 dengan 30. 45 lebih besar. So, semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. So, dia adalah berkadaran. Semakin besar, semakin tinggi. Macam tu. So, maka ini kesimpulan kamu lah penutup. Garisan KL lebih curam berbanding garisan MN. Sebab soalan nak kamu buat kesimpulan. Senang saja. Kamu lihat rajah dan lihat nilai sudut. Okey, so di sini disertakan maksud atau definisi kecerunan. Okey, so kecerunan ialah nisbah. Dia ada kaitan dengan nisbah. Nisbah tu ialah apa? Okey, nisbah tu melibatkan dua kuantiti lah. Dua kuantiti. So, boleh juga nisbah 3 kuantiti. Tetapi untuk tajuk ni, kecerunan ialah nisbah 2 kuantiti lah. So, nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. So, jangan terkalih. Dia mesti jarak mencancang dahulu. Jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Bermakna jarak mencancang berada di, bila kita tulis dalam pecahan, dia akan ada di atas. Dia akan jadi pengangka. Sebab nisbah kita selalu tulis dalam bentuk pecahan. So, untuk tajuk ni, kamu kena ingat, mesti mula dengan jarak mencancang kepada jarak mengufuk. So, jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan. So, kita lihat lagi satu situasi. Raja di bawah menunjukkan kanak-kanak sedang bermain papan gelongsor. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A. Okey, kamu lihat titik A kat mana? Okey, Raja agak tak berapa jelas. So, titik A dekat sini. Dengan titik B. Okey, titik B di bawah ni. So, daripada titik A
menyambung panjang garis lurus yang menyambung titik A kepada titik B, iaitu panjang dia adalah 2 meter. Okey, panjang garis lurus yang menyambungkan titik C. Kita lihat pula titik C. Okey, di bawah ni, di hujung ni. Dengan titik B ialah, okey, dengan titik B, okey, yang sebelah kanan, C sebelah kiri, B sebelah kanan. Okey, daripada sini pergi sini. Okey, ialah 3M. So, apa sebenarnya yang nak dinyatakan dalam rajah ni? Sebab untuk tajuk ni penting kamu kena tahu dekat mana jarak mencancang, yang mana jarak mengufuk. Mencancang, ingat balik tajuk koordinat, paksi X, paksi Y. Mencancang ialah, kalau kamu nak kaitkan dengan koordinat, mencancang tu ialah paksi apa? Paksi Y, paksi Y. Mengufuk ialah paksi X. Senang saja sebenarnya nak ingat supaya kamu tak terkalih. So nanti dalam nota tambah mencancang tu paksi Y, mengufuk tu paksi X. So CB tadi yang bawah ni, yang bawah ni ialah jarak mengufuk lah, paksi X kan. So kalau kita belajar koordinat ni, okey, kan. So ini adalah X, betul tak? Paksi X. Yang di atas ni adalah paksi Y. So CB adalah jarak mengufuk, iaitu paksi X lah. Paksi X ni, paksi X. So jarak mengufuk. AB pula, okey, AB ialah yang tegak ni, ialah jarak mencancang, iaitu paksi Y lah. Kena kenal paksi yang tu dulu. Jangan tersilap, jangan terkalih. Okey, so kita lihat contoh. Daripada setiap rajah di bawah, okey, ada 2 rajah kat bawah ni. Nyatakan jarak mencancang, yang kita belajar tadilah, yang kita nak kenal pasti tadi. Jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dan juga titik R. Okay, di antara titik P dan juga titik R. So, kita tengok rajah A. Okay, dia dah bagi nilai kat sini, tak perlu nak kira dah. Cuma kamu kena tahulah yang mana satu jarak mencancang, yang mana satu jarak mengufuk. So, kita lihat jawapan jarak mencancang. Okay, mencancang dulu nah. So, mencancang ialah garis ni lah. Sisi PQ. Betul tak? So, jawapannya adalah 2M. Letak unit lah sebab dalam rajah ada unit 2M. So, kamu kena letak unit. Jarak mengufuk, okay, iaitu yang bawah ni, QR. Okay, labelkan dia punya sisi iaitu QR, ialah 4M. So, letakkan unit. Sebab dalam rajah ada unit. Okay, kita lihat pula number B. Okay, number B dia tak ada unit tapi dia ada kotak-kotak. Okay, bila kotak-kotak, dia punya unit, kena tulis unit lah. Kalau satu kotak, satu unit. Okay, so jarak mencancang, kita lihat jarak mencancang, ialah sisi RS, sisi RS. So, kira lah ada berapa kotak? Okay, 1, 2, 3, 4. So, 4 bermakna 4 unit. Bukan 4 kotak lah. Bila melibatkan kotak grid ni, kita nilai dia ialah dalam unit. Okay, kita lihat pula jarak mengufuk PS. Okay, PS. Okay. So, kita kira kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5. So, kira betul-betul lah. Kira pun kadang-kadang ada pelajar yang buat kerja tak teliti, boleh silap kira lah. Jadi, rugilah nah soalan macam ni senang. So, jarak mengufuk PS ialah 5 unit. Okay, mudah saja. So, jangan terkalih. Mencancang paksi Y, mengufuk paksi X. Jangan terkalih. Okey, so di sini ada lagi nota berkaitan dengan kecerunan. So, seperti yang saya telah sebutkan tadi, kita kaitkan dengan tajuk koordinat iaitu paksi Y dan juga paksi X. So, perubahan Y, maksud perubahan nilai Y iaitu daripada bawah ke atas ni, ialah jarak mencancang. Okey, perubahan Y itu ialah jarak mencancang. Manakala perubahan X, okey, itu jarak daripada kiri pi ke kanan ni, ialah perubahan X merupakan jarak mengufuk. So, di sini, setelah apa yang kita dah belajar, nota yang tadi, so sebenarnya kita nak fokus kepada kecerunan. So, kecerunan diwakili dengan huruf M. Ni dekat sini, huruf M. So, ini adalah formula kecerunan.
So, selepas ni bila kita nak cari kecerunan, kita tak tulis dah kecerunan. Kita akan guna huruf M. So, apabila dalam matematik, M itu ialah kecerunan. Tolong ingat dah. M itu ialah kecerunan. So, macam mana kita nak menentukan kecerunan? So, kita kaitkan dengan nota yang awal tadi, iaitu kecerunan itu ialah nisbah di antara jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Yang saya sebut tadi. Jarak mencancang di atas, jarak mengufuk di bawah. Bila kita tulis dalam bentuk pecahan. So, tolong hafal formula ni. Tolong faham. Hafal tu tak perlu sebenarnya. Sebab dalam soalan ada disertakan formula. Tapi kamu kena faham. M tu adalah kecerunan. So, macam mana nak cari kecerunan? Jarak mencancang kepada jarak mengufuk. So, ingat. Mencancang di atas, mengufuk di bawah. Okey, contoh. Dalam rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus PQ dan BC. Perihalkan kecuraman. So, bila kita cari kecerunan, kita boleh tahulah kecuraman. Sebab dua-dua tu ada kaitan. So, perihalkan kecuraman PQ dan BC. Okey. So, kita lihat dekat sini. So, kita nak cari kecerunan dulu nah. So, kecerunan kita gantikan dengan M. Okey, tulis dulu formula dia. Jarak mencancang per jarak mengufuk. So, kita lihatlah kat sini. Kita kiralah jarak mencancang dulu. So, jarak mencancang ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So, 4. Jarak mengufuk 1, 2, 3. So, jawapannya M sama juga dengan 4/3. So, 4/3. Maksud dia di sini, kecerunan PQ ialah 4/3 lah. Itu saja. Nah, perihalkan tadi tu. Okey. So, jawapan yang kedua untuk contoh B. Kita tulis dulu formula M sama dengan jarak mencancang per jarak mengufuk. So, kita kira jarak mencancang dahulu. 1, 2. Okey, 2. Jarak mengufuk 1, 2, 3. So, 2/3. So, M sama juga dengan 2/3. Maka kecerunan BC ialah 2/3. Itu sahaja. Yang dikatakan perihalkan tu, kamu tulis je balik. Nilai yang kamu cari itu ialah kecerunan. Bagi garis tersebut, berapa nilai yang kamu dapat? Letak dalam jawapan penutup. Okey, kita sampai ke penghujung kelas. Okey, sebelum kamu buat latihan, kamu tambah lagi satu nota. Garisan yang mempunyai kecerunan tinggi. Kecerunan tinggi mempunyai sudut yang lebih besar. Itu sahaja, mudah sahaja nah. So, kalau kita nak tahu kecerunan, satu lagi kaedah, kita boleh tengok nilai sudut. So, ada dua garis kat sini. Garis yang pertama ni, nilai sudut dia 30 darjah. Katalah kita tulis garis sebagai OP. Okey, OP. Garis yang kedua, iaitu garis OR. Nilai sudut dia ialah 60. Okey. So, garisan mana yang mempunyai kecerunan yang lebih besar atau kecerunan yang lebih tinggi? Mudah sajalah. OR lah. Sebab apa OR? Sebab nilai sudut dia 60. So, kalau kamu lihat kat sini pun ada macam kamu anggap ada dua bukit. Bukit OP dengan bukit OR. Bukit mana yang lebih tinggi? Bila dia bukit tinggi, mestilah kecerunan dia pun tinggi. So, mudah saja sebenarnya untuk memahami konsep kecerunan. Okey, so saya nak kamu buat latihan di buku teks muka surat 200. Okey, buka buku teks muka surat 200. Jom cuba 10.1. Kamu buat soalan nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Yang kita belajar hari ni. Okey, buat soalan nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Okey, kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.